Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua murid-murid hari ini? InsyaAllah saya doakan semua murid diberikan kesihatan yang baik sepanjang dalam pembelajaran PKPP ini. Hari ini kita sama-sama akan melihat tajuk yang akan kita pelajari, iaitu tajuk hayat. Hayat. Pertama sekali kita tengok dalam buku teks, muka surat 86, apa yang diceritakan tentang hayat ni, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Maksudnya tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Yang hidup pastinya akan mati, dan yang akan kekal selama-lamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok terus kepada maksud apa itu Allah bersifat hayat. Pertama sekali kita wajib beriman dengan sifat hayat Allah, iaitu Allah tetap hidup selama-lamanya, dan hidup Allah tiada permulaan dan tiada pengakhirannya. Apa yang kita boleh faham tentang tajuk hayat hari ini? Dia menceritakan tentang kehidupan kita akan mati, dan Allah Subhanahu wa taala akan kekal selama-lamanya dan tiada permulaan dan tiada pengakhirannya. Berlawanan dengan manusia, yang mana manusia pasti akan mati. Ada kehidupan, ada permulaan dan ada pengakhiran. Kita lihat dalil nakli Allah bersifat hayat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan tentang sifat hayat. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa maksudnya? Allah tiada Tuhan, yakni berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah sahaja yang kekal hidup selama-lamanya. Maksud hari ini yang kita nak pelajari, apa yang dapat difahami tentang tajuk hayat tadi, ialah pastinya manusia akan mati dan Allah kekal selama-lamanya, yang mana Allah tiada permulaan dan pengakhirannya. Kalau kita tengok gambar yang diberikan dalam buku teks, menunjukkan manusia pasti akan mati. Okey, kita buka muka surat 88, kita tengok dalil akli. Allah bersifat hayat. Kewujudan alam ini yang tersusun dan teratur menunjukkan pentadbir alam ini bersifat hidup, yakni hayat. Andainya Allah tidak bersifat hidup, mustahil Allah mampu mentadbir alam ini dengan baik. Apa yang nak disampaikan ialah, setiap apa yang berlaku di dalam dunia ini, aturannya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat hidup, yang mana Allah menghendaki untuk menggerakkan sesuatu, sebagaimana yang diberikan gambaran contoh di dalam muka surat 88. Kita lihat ada 4 musim, yang mana musim ni akan bergerak dari masa ke semasa. Yang kalau kita lihat matahari di tengah-tengah, dan kita tengok musim yang akan berlaku di dalam bumi ini mengikut peraturannya, daripada musim bunga, musim panas, musim luruh, musim sejuk, dan begitulah akhirnya dia akan berpusing. Sama juga dengan aturan kehidupan kita sebagai manusia, yang mana kita akan lahir daripada kandungan ibu kita, rahim ibu kita, kemudian kita akan jadi kanak-kanak, daripada bayi ke kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa dan tua, dan yang akhir sekali pastinya kita akan
mati. Kita lihat juga apa kesan meyakini Allah bersifat hayat dan akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat. Kesan pertamanya, berusaha menjalani kehidupan yang diredai. Kita tengok kesan yang meyakini Allah. Yang pertama sekali, berusaha menjalani kehidupan yang diredai. Kita mengharapkan redha Allah. Yang kedua, menggunakan masa dengan sebaiknya. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan soleh. Yang keempat, bersyukur, menghargai kehidupan. Yang kelima, bersyukur dengan nikmat Allah. Dan yang terakhir sekali, kehidupan diberkati. Apa yang nak disampaikan tentang kesan meyakini Allah bersifat hayat adalah kita sebagai seorang hamba Allah, yang mana apabila kita hidup pasti kita akan mati, maka rebutlah untuk melakukan amalan soleh supaya kita dapat membawa bekal kita di akhirat kelak. Kita lihat pula akibat tidak meyakini Allah bersifat hayat. Lihat, kita telah merosakkan iman kita kerana kita tidak beriman kepada sifat hayat. Membuang masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Cenderung untuk melakukan maksiat, mensia-siakan kehidupan, mengabaikan perintah Allah, dimurkai dan tidak diridai Allah. Jadi murid-murid, kita nampak apa yang kita perlu capai, iaitu sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada sifat hayat, yang kita tahu pastinya kita akan mati dan Allah itu kekal selama-lamanya. Jadi rebutlah untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang tidak baik. Kalau kita lihat di bawah rumusannya, apa yang kita boleh rumuskan untuk hari ini, hidup kita hanyalah sementara. Kita hendaklah berusaha mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya hidup kita diredai Allah. Untuk tugasan hari ini, anda semua dikehendaki untuk menjawab muka surat 34, 35 dan juga muka surat 36. Apa yang saya terangkan tadi adalah sebagaimana yang terdapat dalam soalan yang dibekalkan. Saya doakan semoga anda semua, anak-anak murid saya, sentiasa diberkati Allah, sentiasa dirahmati Allah, semoga berjaya jawab soalan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada apa-apa permasalahan, bolehlah WhatsApp kepada Ustaz secara personal. Terima kasih.